الشيطان الرجيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Dan berdoalah Ibrahim alaihi salam, wahai Tuhan kami, bangkitkanlah di kalangan mereka itu akan seorang Rasul yang akan membacakan kepada mereka akan ayat-ayat-Mu, yakni Al-Quran, yang akan mengajar mereka Al-Hikmah dan Al-Kitab, dan akan membersihkan mereka daripada dosa dan kesalahan mereka. Sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasihani, Maha Gagah lagi Maha Bijaksana. Al-Baqarah 129. Ashabul kiram, tuan pengurusi majlis, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Di antara perkara yang dibahaskan tentang kedatangan dan pengutusan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah bahawa sesungguhnya pengutusan baginda Rasul tidak boleh terlepas daripada membicarakan soal hawa nafsu manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh imam-imam yang besar, Bukhari, Muslim dan beberapa orang imam hadis. Hadis yang diambil dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, bahawa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna hawahu taba'an lima ji'tu bih, atau kama qala. Tidak beriman seseorang kamu, kata Nabi. Maksudnya tidak sempurna imannya, bukan tak ada iman terus, tak sempurna, tak lengkap lagi. Bilakah sempurnanya iman kita itu?
Nabi kata hatta akuna hawahu, sehinggalah hawa nafsu dia taba'an lima ji'tu bih, mengikut apa yang telah aku bawa kepadanya. Ni Nabi sebut perutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada berkait rapat dengan hawa nafsu kita. Saya nak fokus ke sini. Soal Abu Lahab bebaskan Thuwaibah, buat kenduri makan. Ada makan malam ni? Ada. Buat kenduri makan Abu Lahab. Perintahkan Thuwaibah jadi ibu susu Nabi. Lepas itu Abdul Muttalib bergembira di hadapan Kaabah, lalu memberi nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak ni benda biasa yang tuan-tuan dah selalu dengar. Saya nak fokus kepada big frame, big picture, benda besar, supaya kita nampak kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam mengubah individu, masyarakat dan dunia. Dan di antara perkara yang ada selagi namanya manusia ialah hawa nafsu. Semua kita ada nafsu. Allah subhanahu wa ta'ala telah bersumpah dengan nafsu. Kita belajar kaedah menafsirkan Al-Quran. Apabila perkara itu menjadi sumpah bagi Allah, maka dia benda besar. Wadduha wal-laili, apa semua ni, dia jadi benda besar sebab Allah bersumpah dengannya. Termasuk yang Allah bersumpah ialah nafsu. Wa nafsin wa ma sawwaha, dan demi nafsu serta penyempurnaan bagi nafsu itu. Semua kita ada, Cina ke, Hindu ke, Melayu ke, selagi nama manusia tetap ada nafsu. Allah subhanahu wa ta'ala menggariskan, memberitahu kepada kita nafsu yang Allah Ta'ala buat cipta atas tubuh kita ni, dia tidak ke mana, dia cenderung ke mana. Hak ni tak sah nafi lah. Allah sebut ayat 14 Ali Imran juzuk 3, Zuyyina linnasi hubbus syahawati. Awal ayat 14 Ali Imran, Allah sebut Zuyyina linnas. Zayyin, zuyyin, zinah makna perhiasan. Zuyyina linnas maknanya kami hias manusia. Kalau Allah tak hias dengan benda ni, seolah-olah manusia ni macam tak ada makna, kaku. Kita baca Al-Mulk, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih, al-ayah. Kenapa kita tengok cantik malam-malam kalau bulan terang, cantik dengan bintang-bintang yang bergemerlapan. Allah hias bimasabih,
Kami hias langit dunia dengan masabih, jamak daripada misbah, pelita. Masabih, pelita, iaitulah bintang-bintang yang kita tengok mencantikkan langit, kemas langit tu. Sekali-sekala dia berapi aja, rupa mercun bunga api. Ini giliak mereka lah, giliak kita bulan 3 pula. Dia lagu tu Melayu bulan 2, giliak Cina pula. Lagu tu tembak-menembak. Tuan-tuan muslimat, tengok langit cantik, Masya Allah, dihias Allah dengan pelita. Agak-agak kalau tak adalah bintang-bintang tu, nak ke kita mendongak ke langit menengok? Mungkin tak ramai. Tapi bila ada bintang kan cantik. Subhanallah. Ada pernah sekali tu saya bercuti di Pulau Kapas di Kuala Terengganu. 2 hari je lah duduk situ. Malam tu lepak tepi pantai di Pulau Kapas. Tengok langit, ya Allah, cantiknya. Cantik sungguh. Sambil baring tu duduk tengok malam tu. Tengok langit cantik sekali-sekala. Dia main meteor, dia main tahi bintang, kata orang Melayunya, merah, cantik, subhanallah. Tiba-tiba terbau asap. Apa orang merokok sebelah mangkuk ayun. Potong betul. Cantik, Masya Allah, subhanallah. Allah kata manusia ni bila aku buat dia, aku hias manusia, dia jadi cantik itu. Aku hias dengan hubbus syahwat. Dia jadi maknanya manusia ni, walau dia kafir pun, dia tu macam berfungsi bila hubbus syahwat, bila dia ada nafsu syahwat. Siapa cipta nafsu? Allah. Lalu Allah senaraikan ayat 14 Ali Imran. Allah senaraikan nafsu kamu nak ke mana? Pertama Allah kata minan nisa, lelaki suka ke perempuan, perempuan pun suka pada lelaki. Lelaki melihat seorang perempuan yang cantik dan hatinya tidak boleh berbohong, perempuan ini cantik. Itu sifat. Begitulah seorang perempuan, dia melihat seorang lelaki yang kacak dan handsome, maka dia tak boleh nafikan hati dia melihat lelaki itu kacak, bohong. Itu semua Allah buat. Cuma terlebih gatainya jantan. Tu je lah. Dan perempuan dia tengok, dia diam aja. Lelaki dia sweet sikit. Dia boh jari dia macam-macam. Dia ada sweet kawan tu. Dia melihat itu memang Allah letak dah nafsu tu ada minan nisa. Tetapi Islam menggariskan namanya munakahat, namanya perkahwinan. Hamba elok-elok. Jangan nak main petik tepi jalan ikut suka aja. Sebab manusia ada nilai. Wal banin, Allah sebut nombor 2, anak pinak. Dah kahwin teringin anak pinak. Wal qanatiril muqantarati, dan dia suka kecintaan nafsu kepada perhiasan-perhiasan minaz zahabi, emas, perhiasan daripada emas. Kita lelaki tunggu masuk syurga baru boleh pakai emas. Pakai pun bukan pakai, tuan-tuan, dipakaikan. Yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa yalbathuna thiyaban khudran min istibrak, man istabrak. Panjang ayat cerita tentang masuk saja dalam syurga. Antara benda yang kita dapat ialah dipakaikan gelang-gelang emas. Perempuan tak apa di dunia, lelaki haram, tak boleh. Nak pakai gelang mah, tunggu syurga. Ayat tu ayat 31 Al-Kahf. Allah beritahu yuhallaw
dipakaikan untuknya gelang. Bukan kita pakai sendiri, no? Kena faham. Masuk syurga kita ambil gelang, kita buh. Tak, ni laki ni. Bukan kita pakai sendiri. Yuhallau, dipakaikan gelang itu. Makna malaikat tolong pakaikan. Allah, tuan-tuan. Kita duduk lah. Saat lagi malaikat mai, dia tanya. Dia kata, dulu hang tengok Mami Jarum ke Mat Kilau? Kan kita kata tengok dua-dua. Kan Mami Jarum takat mana? Takat lengan kan. Hang nak Mami Jarum ke hang nak sampai bahu? Malaikat tanya. Hantam. Kita kata 2-3 sudahlah. Dipakaikan. Allah, satu bentuk penghormatan. Sabar Zat. Dunia lelaki sabar, perempuan boleh pakai. Kita tunggu syurga. Baik, balik pada ayat. Minaz zahabi wal fiddah. Perempuan suka pada emas, perhiasan perak. Lalu Allah kata, selepas daripada itu nafsu kamu nak ke mana? Wal khailil musawwamah. Kuda-kuda yang bertanda, kuda yang branded. Sahabat pergi perang daripada kuda khail, al-khail. Kuda mereka memang standard, cantik, putih depan, kaki putih, lawa, mereka jaga sungguh. Khailil musawwamah. Nafsu suka tak? Nafsu ndak tak? Ya. Ulama ajar kita ayat tu turun di Madinah tentulah dengan maksud kuda-kuda sebagai kenderaan, maka kita kiaslah kepada kenderaan kita. Kereta, motor, ada nafsu tak? Nak pakai kereta-kereta berjenama? Ada? Siapa cakap tak ada? Itu nafsu. Kan, itu nafsu. Mampu kita cara Islam, silalah. Janganlah makan riba, janganlah ambil riba dan sebagainya. Islam tak larang. Itu nafsu. Selalu elok-elok, cantik kereta, hebat kereta, bawalah pergi masjid, bawalah pergi surau, tempat-tempat yang baik. Khailil musawwamah. Kemudian Allah sebut wal an'am. Nafsu kepada binatang ternakan, bela kambing, bela lembu, bela ayam. Ini perlukan pada nafsu, perlukan kepada kesukaan. Kalau tak ada pasal nak bela ayam pun kita tak mau. Ada orang dia suka sampai ke tahap itu. Last sekali Allah sebut wal harth, tanam-tanaman, kebun durian dan sebagainya. Ini nafsu. Cina, Hindu, Melayu semua ada. Selagi nama dia manusia, Allah cipta nafsu. Baik, balik hadis awal. Perutusan Rasulullah berkait dengan nafsu, sehingga Nabi kata hatta akuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Kamu betul-betul orang beriman sehinggalah nafsu kita synchronize, nafsu kita selari. Ma ji'tu bih, Nabi kata, apa yang aku bawa, yang telah aku datangkan kepada kamu, nafsu kamu terima, nafsu kamu masuk inline, tak bantah. Mudah faham kan? Apa yang disebut oleh Nabi, oleh Allah di dalam Al-Quran, nafsu kita tak cakap banyak dah, terima dengan mudah tanpa bantah. Ini yang kita nak. Sebab dalam Quran ada pula ayat, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Ada pula ayat yang menyebut bahawa di sana nafsu boleh bertindak menjadi Tuhan. Nafsu boleh jadi Tuhan. Itu yang kita takut. Itu yang pernah disebut oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada seorang padri Kristian yang akhirnya menjadi sahabat.
namanya Adi bin Hatim. Bagaimana Nabi pernah menyebut kepadanya ketika Nabi melihat akan salib Kristian, cross yang dia pakai, dan Nabi menyebut persoalan tentang Taurah dan Injil yang telah diselewengkan. Dan Nabi kata, kamu menyembah padri kamu tidak menyembah Allah. Itu di antara contoh bagaimana bahayanya apabila nafsu melanggari perintah Allah dan Rasulnya. Sebab itu Nabi kata, nafsu kena inline, synchronize, masuk ngam-ngam dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimat, nak sembang ajaran Rasul, Allah punyalah banyak. Tak cukup masa kita nak hurai. Tetapi saya nak bawa kepada poin yang kedua, iaitu apabila kita menjadi manusia yang nafsu ni betul-betul ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam, tak bantah, dia akan terhasil, tuan-tuan, satu bentuk jiwa, satu bentuk hati yang disebut dengan qalbin salim, hati yang sejahtera. Ini yang kita nak. Sekejap lagi saya nak sentuh sikit aja ciri-ciri qalbin salim. Sikit lah, saya tak ambil banyak. Saya nak sebut dulu kenapa pentingnya kita mempunyai qalbin salim, hati yang sejahtera. Sebab kita terpaksa hidup di dunia, kita kena hidup di dunia yang cabaran-cabaran kehidupan ini, terutama akhir zaman, adalah cabaran-cabaran yang silap hari bulan hati kita hancur. Dia mencabar hati kita, keimanan kita. Dia menggoyangkan hati kita. Silap-silap hati yang bersih menjadi hitam, akhirnya nifak, akhirnya jadi golongan munafikin. Bahaya, tuan-tuan. Dan Allah sebut dalam Al-Quran, ketika Allah mendedahkan sedikit doa yang dipanjatkan oleh Ibrahim alaihi salam kepada Allah di dalam surah Asy-Syu'ara 87 sehingga 90. Saya nak sentuh sikit qalbin salim. Pada juzuk 19, Nabi Ibrahim kata, wala tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. 87 hingga 89, juzuk 19, surah 26, namanya Asy-Syu'ara. Cuba tengok 3 ayat tu. Pertama, bagaimana cemasnya Ibrahim alaihi salam, bapa segala nabi dan rasul, ketika memikirkan hari kiamat. Allah Ta'ala cerita sedikit permintaan Nabi Ibrahim, wala tukhzini yawma yub'atsun, ya Allah, jangan engkau hina aku pada hari kiamat. Jangan hina aku. Siapa yang minta ni? Bapa segala nabi dan rasul. Untuk Allah mengajar kita, dahsyat tak kiamat ni? Dahsyat. Kita tak nampak lagi.
Kita duk tergiur dengan dunia yang sebentar ini. Kita masih merasakan lambatnya mati, lambatnya mati, lambatnya mati. Itulah perasaan kita, dimain oleh syaitan. Walhal mati sejengkal dengan kita. Walhal malakul maut dekat sungguh dengan kita. Kita duk rasa lama, jauh lagi, menyebabkan kita lalai dan tergiur dengan dunia. Dan apa yang kita bimbang ialah rentapan roh secara tiba-tiba. Oh, takut, tak bersedia, tak ready, seronok malakul maut sampai. Takut tuan-tuan. Takut tuan-tuan, Masya Allah. Tuan-tuan bacalah kisah ulama-ulama yang haibat-haibat. Tu saya ambil banyaklah. Almarhum Syekh Mutawali Sya'arawi, yang tahu bila dia nak mati. Ni ulama. Dia siap berwuduk, dia siap baring, dia siap suruh anak dia bawa kapan. Almarhum Ad-Doktor Syekh Mutawali Sya'arawi Al-Hasani, daripada keturunan Saidina Hasan, bekas ulama Universiti Al-Azhar. Dia tahu dia nak mati. Allahu Akbar. Kita tahu pun tidak, perasaan apa pun tak ada, duk rasa lambat nak mati. Naklumlah sihat, blood pressure 120, 80, gula pun dengan bangganya, aku gula dalam darah 5. 5.3 perfect lah. Tanya hang berapa? Aku habis meter. Dia jawab tu habis meter. Tak boleh baca lah. 28 tu boleh baca lagi, habis meter ni kerak kaki. Habis meter ni tak ada. Dia main letih tak ketahuan. Dia main satu macam punya penat letih. Tu tanda-tanda dia tu nak kerak kaki lah tu. Banyak sangat gula dalam darah. Oi, sihat elok. Pagi, tiap-tiap pagi jogging. Pusing taman tiung, sampai lari burung tiung. Dia punya pusing. Takat 5 round celah gigi lah. 7 round masuk, tiap-tiap pagi masuk round ke-8, main kereta rembat dia mampu. Main kereta langgar mati, ada sakit apa? Tak ada. Kawan yang habis meter tu duk hidup lagi 10 tahun ni. Ni mati tuan-tuan. Cukup kita risau, cukup kita takut, dalam keadaan itulah kita lalai, rentap sedah. Tempat saya di Gombak tu, di Sungai Cincin Gombak, ada situ dulu tempat wali-wali Allah di Sungai Cincin tu. Ada ulama-ulama di situ yang dalam rumah dia siap dia gali macam kubur, dia gali kubur, dia gali tapi dalam rumah dia, dan tiap-tiap malam dia akan masuk dalam tu, ditutup rasa setengah jam dalam kegelapan tu, lahat di dalam rumah dia, dia buat macam tu. Tiap-tiap malam sebelum tidur dia masuklah, ada tangga dia masuk, dalam kawasan lahat tu, dia tutup. Dia nak rasa kegelapan alam barzah. Setengah jam sagi keluar menangis pula. Ada mereka jemput, tak ada pasal, aku tak berani ceramah dia rehat tu, sorry. Jenis kita penakut. Allahu Akbar. Tuan-tuan muslimin muslimat, lalai kita tu yang kita bimbang. Sedangkan akhirat amat ditakuti, digeruni. Nabi Ibrahim minta dengan Allah, wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, tolong jangan malukan aku, tolong jangan hina aku pada hari kiamat. Kita boleh bayang tak doa Nabi Ibrahim? Nak gambarkan dahsyatnya kiamat yang akan kita jumpa.
Tapi sebelum tu kena mati dulu. Aduh tuan-tuan. Lalu Allah kata ayat 88, kita nak pergi qalbin salim, kesan daripada nafsu yang sinkronis, yang link dengan baginda Rasul, terhasillah qalbin salim. Tuan-tuan, Nabi Ibrahim bila minta begitu, lalu Allah sebut lagi yauma la yanfa'u malun wala banun. Apa dia hari kiamat? Kata Allah, hari la yanfa', tiada berguna lagi, malun, harta benda kamu, wa banun, juga anak pinak kamu. Sekupang tak guna dah. Duit ringgit tuan-tuan hanya berguna di dunia ini. Sebab itu lalu tabung jangan duk tengok saja, bubuh. Jangan duk sedekah tabung, senyum sedekah dia kata. Bahagi. Saya tahu surau Taman Tiong ni, saya tahulah perlukan bantuan macam-macam. Dan tuan-tuan, kita lah yang akan menolong sekadar kita mampu. Kita pun taklah sekaya mana, tapi bolehlah hidup bernafas jugalah. Orang ada handphone, kita pun ada handphone. Orang hisap okok, kita pun hisap. Kira okey lah tu. Tuan-tuan, muslimin muslimat, dia nak berguna harta sini, kita tak mampu nak buat. Macam orang kaya-kaya, jealous kita, cemburu kita. Kita hanya mampu RM1, RM2, RM5, RM10. Orang kaya main cek aja RM100,000, RM50,000. Kita cemburu tuan-tuan. Sebab kita tak mampu buat macam dia. Tak apa, niat macam tu dah ada dah. Dapat dah pahala. Alhamdulillah. Itu yang dalam hadis disebut, kadang-kadang niat lebih besar pahala daripada perbuatan. Itulah dia. Kita tak ada duit, tapi tengok orang derma banyak, kita pun teringin nak jadi macam dia. Maka Nabi kata pahala dua-dua sama. Macam kita sedekah RM50,000, RM50 juta, wah kita bagi RM5 ya. Tapi niat kita tu mengatasi perbuatan. Tu Nabi sebut. Allahu Akbar. Tak ada guna dah. Malun wala banun, anak pinak nak didik sinilah. Walaupun anak-anak macam-macam perangai, yang Power Ranger cara Power Ranger. Tambah mereka dah besar kan, mereka tak peduli dah kita tuan-tuan. Bukan tak peduli, maksudnya nak berjalan dengan kita macam dulu tak ada dah. Mereka dah ada anak kan. Kita rasa dah benda-benda tu, kita tak boleh kata apa. Mereka dah besar, mereka ada suami, mereka ada isteri, mereka ada anak-anak. Tinggallah kita berdua, tinggallah seorang di rumah perhabis rokok. Itu lah tinggal. Kan keluar pergi makan, keluar berjalan dah, pergi Terengganu, pergi Kelantan. Itu anak-anak sibuk dah, dia ada dia punya anak-anak mereka sendiri, cucu-cucu kita tu. Kita sampai dah masa tu. Itu masa apa tu? Tu masa dekat nak kolu lah tu. Masa kita nak habis dah. Allah buat peraturan tu, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan hari-hari itu kami gilir-gilirkan untuk manusia. Dulu kita tengok arwah ayah kita begitulah, kita kecil lagi. Allah, kita pula rasa kita dah ada cucu, kita beranak pinak apa semua, mereka pun ada tanggungjawab. So tinggal kita nak buat apa lagi? Harta guna elok-elok. Takkan umur dah 80 nak pergi melancong main ski lagi di Korea. Gigi pun tak ada lah. Sikit-sikit sudahlah, kopi umrah ke apa tak apalah. Tu pun tak larat. Tak larat, letih, penat dan sebagainya. So duit nak buat apa? Infak, bagi, tolong. Supaya kita faham di sini saja bergunanya. Dan tak berguna juga anak pinak. Illa, ini dia ayat 89 Asy-Syu'ara, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang ata makna datang, man atallaha biqalbin salim, mereka yang datang menghadap Allah dengan hati yang sejahtera, qalbin salim.
Alhamdulillah. Qalbin salim. Qalbin salim ni terhasil bila nafsu ikut Rasulullah, bila nafsu tidak menyanggahi ajaran Rasulullah, bila nafsu depa hidang lah. Aku tak boleh, dia mula nak shortcut. Tak apa, kita habiskan insya-Allah. Hidang lah, jangan tak hidang pula. Kita jadi minta ke darah apa nafsu kan, memang nafsu. Tengah ceramah pun dia teringin gitu. Tuan-tuan muslimat, bila nafsu kita synchronize dengan apa yang Nabi ndak, iaitulah Islam ndak, dia akan terhasil satu sifat, satu hati yang baik, dipanggil qalbin salim. Saya rojok kitab-kitab tafsir Ibnu Katsir, Hamka, tafsir daripada ulama Arab Saudi, tafsir Al-Munir, Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dan banyak kitab tafsir. Mereka buat kesimpulan kepada beberapa perkara yang menunjukkan kita sudah memiliki qalbin salim. Maksudnya antara ciri-ciri dia, saya sebutlah satu dua sebab dia dah makin banyak dah hati etika tu. Dan tadi kopi ni makin banyak dah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, jangan serius sangat, senyum sikit. Kita nak sebut begini. Saya sebut tadi, saya rojok kitab-kitab, saya buat kesimpulan. Pertama, antara ciri qalbin salim, ini saja yang selamat. Allah sebut tu 89 Asy-Syu'ara, illa man atallaha biqalbin salim, iaitu mereka yang datang jumpa aku dengan qalbin salim, yang datang menghadap Allah dengan hati yang tenang, hati yang sejahtera. Pertama antaranya, kata ulama, tidak mensyirikkan Allah. Yang ni kena faham elok-elok. Syirik hukmiyah itu paling bahaya. Kita tak sembah batu, confirm. Kita tak sembah pokok, kita tak sembah sungai, busut, gunung. Tetapi yang kita takut syirik yang halus. Apabila kita andada, dalam Quran disebut andada. Andada maknanya tandingan, sainglah kata orang Kelantan, tandingan, iaitu kita meletakkan manusia setaraf dengan Allah. Itu syirik, bahaya. Maksud saya, dalam perkara yang Quran sudah tentukan halal haramnya, kita tak boleh kacau, itu hak Allah. Dalam perkara yang Quran tidak tentukan, yang tu kebijaksanaan pemerintah, yang dipanggil ta'zir, itu no problem. Tapi halal, haram, arak, judi, apa semua ni Allah dah tentukan, jangan kita langgar. Lepas tu kita letak pula hukum manusia setara pula dengan Allah, lingkup. Jaga, baca Quran, tadabbur dan ikut perintah Allah dalam Quran. Satu. Dua, apa boleh saya sebut, seorang yang sukakan kebaikan. Antara sifat qalbin salim, dia suka benar buat baik, dia suka kebaikan. Kita mau jadi macam tu. Kita suka buat benda baik, kita suka ambil bahagian dalam perkara-perkara yang baik, dan kita nak kaya dengan kebaikan. Dalam hadis Imam Muslim kan Nabi sebut, antara doa yang Nabi ajar, wal ghanimata min kulli bir, tu hadis sahih Muslim. Antara Nabi ajar, kamu ni minta dengan Allah wal ghanimata min kulli bir. Ghanimah harta rampasan, boleh sebut juga dengan istighna. Ghani makna kaya.
Istighna sifat Allah, maha terkaya, istighna. Ghani, kaya. So wal ghanimata min kulli bir. Kita ni nak kaya apa? Kaya dengan albir. Albir apa? Kebaikan. Kaya dengan kebaikan. Suka tolong orang, itu ini dan sebagainya. Apa saja benda baik. Kita nak kita jadi golongan yang kaya dengan kebaikan. Itu juga sifat qalbin salim. 2. 3, dia membenci keburukan. Kita meluatkan tengok benda tak elok, kita tak suka. Dalam Al-Hujurat ayat 7 tengah-tengah Allah kata wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Antara sifat orang yang mendapat petunjuk daripada Allah, ayat 7 Al-Hujurat pada juzuk 26, Allah Ta'ala sebut antara sifatnya wa karrah, karhun makruh, datang kalimah makruh, karhun, karrah, makruh, makna benci. Kan kita solat adanya yang makruh, solat kita sah tapi mungkin kurang pahala sebab buat benda makruh. Melihat tidak di tempat sujud makruh dalam mazhab Asy-Syafi'i, bahkan seluruh mazhab. Menggaru-garu tak pasal-pasal makruh. Kena faham, meninggalkan yang sunat pun dalam mazhab Syafi'i dikira makruh. Meninggalkan doa iftitah contoh makruh. Kalau tak nak baca panjang pun cukup. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Cukup. Sebab ada sahabat dalam hadis sahih dia baca yang tu lah. Nabi kata bagus. Malaikat mai turun catat. Anak sambung wajah tu sambunglah. Sakap yang itu pun cukup dah. Nak lebih bacalah sampai habis. Allahu akbar. Tuan-tuan, cuma kalau masbuk tak sahlah duk baca. Dalam masbuk wajah tu wajhi. Hang mengajilah fiqah, hang dahlah masbuk, Fatihah dah terlepas, dia pergi hantam tu. Retilah belajar. Nak sebut apa tuan-tuan? Allah Ta'ala sebut ayat 7 Al-Hujurat wa karraha ilaikumul kufra. Orang yang Allah bimbing ni golongan rasyidun. Hujung ayat tu ulaika humur rasyidun. Golongan yang ar-rasyid, golongan yang Allah bimbing, antara sifat dia, dia benci benda buruk. Lalu Allah sebut di pertengahan Al-Hujurat ayat 7, Allah kata dia benci pada 3 benda. Pertama, kufra, dia benci kufur, perbuatan yang bawa kepada kufur, lawan Allah, lawan Islam, kutuk ulama lah, macam-macam. Wahai ulama, ajak kita balik kepada Islam, petikai Quran, ni kerja kufur. Kufra. 2 wal fusuq, dia membenci fasik, segala kerja kefasikan, benda fasik. Fasaqa ni kalau bahasa Arab makna koyak. Fasaqal jild, dia terkoyak kulitnya, kata Arab. Fasaqal jild, kulitnya terkoyak. Bukulah jilid, fasaqal jild, terkoyak. Fasik makna koyak. Koyak iman dia, koyak akidah dia, tapi tak rosak, cuma koyak. Seperti orang yang mengekalkan dosa-dosa kecil. Dosa kecil tu dia kekalkan, dia tak tinggalkan. Itu fasik. Mengekalkan dosa kecil, buat dosa besar. Ni lagilah bapak fasik. Ni dosa kecil dia kekalkan. Dia suka benar buat dosa kecil, dia boleh jadi fasik. Wal'iyadzabillah. Fusuq. 3 wal isyan. Isyan daripada kalimah ma'asi. Asi makna durhaka, iaitulah maksiat, kedurhakaan. Dia benci. Kita tengok maksiat kita benci tak? Benci. Kita nak ubah, kita tak ada kuasa. Sebab tu kita sokong Yang Amat Berhormat Menteri Besar kita bila haramkan judi. Kita sokong sebab judi tu maksiat. Hati kita suka, tu dia. Itu sifat
yang keberapa? Keempat tadi, benci kepada. Yang ketiga, benci kepada keburukan, dia tak suka. Empat, qalbin salim, dia orang yang suka mencari ilmu, berilmu, belajar, terus belajar, terus belajar, terus belajar. Hang dah jadi tok guru besar mana pun, belajar adalah konsep tak boleh tinggal sampai mati. Sampai kita mati, duduk mendengar ataupun kita belajar melalui pembacaan, lepas tu kita rojok para ulama, tak ada masalah. Membaca juga jambatan ilmu. Tuan-tuan muslimin muslimat, orang yang berilmu tinggi darjatnya di sisi Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang yang berilmu di sisi Allah, dia ada darajat, dia ada beberapa darjat. Allahu Akbar. Walaupun dia tak minta, tetapi begitulah yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Dan dihormati seseorang itu kerana ilmunya, dihormati seseorang itu kerana umurnya. Ini ada hadis dengan sanad yang jayid, dengan sanad yang baik, bagaimana Nabi sebut seseorang dihormati kerana ilmu, seseorang dihormati kerana umurnya lebih tua daripada kita, seseorang dihormati kerana ada ciri-ciri ulama kepada dia. Allahu Akbar tuan-tuan. Ilmu penting tuan-tuan. Jangan rasa kita dah mengucap 2 kalimat syahadah clear dah. Oh jangan. Sampai sahabat dilarang kalau pergi berperang, dilarang pergi semua, separuh kena tinggal. Yang pergi perang pergi, separuh tinggal di Madinah. Wa yatafaqqahu fid din wa liyunziru qaumahum ila raja'u la'allahum yadhakkar la'allahum yarji'un. Allah kata tinggal separuh mengaji ilmu, separuh pergi perang, separuh tinggal. Tu dalam perang tu tinggal separuh, dan tinggal ni belajar ilmu. Waliyunziru qaumahum ila raja'u. Nanti bila kaum dia balik daripada perang, hampa yang ada ilmu ni ajar kaum yang baru balik tadi. La'allahum yahzarun, supaya mereka hazar, supaya mereka ada sikap memelihara diri daripada benda-benda tak elok dengan ilmu tadi. Ini penting dalam perang. Kita dalam aman tu dia. Alhamdulillah lah saya tengok kuliah saya di Taiping, di Ipoh, di Sarawak. Minggu lepas ke Sarawak, kuliah di Sungai Petani, di Alostar, di Kubang Pasu, di mana tempat saya pergi kuliah. Alhamdulillah, kehadiran semakin bertambah. Dulu lepas Covid, ya Karim ya Rab, sungguh bila dah boleh buka balik kan, lepas-lepas Covid tu, fasa endemik tu mula-mula tu, ada 10 orang. Pi Taiping ada dalam 20 orang. Tara Taiping 20 orang. Saya kata mana pergi ni, sampai tak mau mai dah masjid. Mungkin kot duk takut lagi ke, manlah dah bebas dah. Alhamdulillah, walaupun masih endemik, topeng pun tak ada dah. Saya pun lupa pakai topeng juga teram. Sungguh pi umrah jari bulan lepas, pi umrah 2 minggu duduk Makkah, 5 hari Makkah, 5 hari Madinah. Memang tak ada topeng. Masjid Nabawi, Masjidil Haram bebas merdeka. So balik Malaysia pun terlupa nak pakai topeng, pakai tak ada. Ada dalam kereta tapi tak pakai. Tak ada. Tambah baca pula banyak dah kelonggaran. Alhamdulillah. Dan saya melihat alhamdulillah, koi ramai, koi datang balik. Hai seokok apa main balik. Sebelum tu dia takut. Tuan-tuan, ilmu penting. Qalbin salim, orangnya berilmu. Sebab ilmu lah nak suluh kita dalam kehidupan. Tak ada ilmu kita bungkus. Apatah lagi dalam keadaan suasana hari ni, yang kita mesti faham dengan ilmu lah kita boleh selesai masalah-masalah kemodenan
yang berlaku fiqh dalam bentuk moden, fatwa muasyirah yang dikarang oleh Dr. Yusuf almarhum Al-Qaradawi, mengarang kitab fiqh untuk mengajar kita di sudut kontemporari, di sudut hidup di akhir zaman. Kadang-kadang dia main macam-macam, besok dia main pula ayat tak ada, dia buat lagu mana, ambil wuduk dengan Coca-Cola, mesyuarat pula ulama. Kena ada ilmu, ayat tak ada, katalah contoh ayat tak ada, yang ada tinggal Coca-Cola 2 botol. Nak minum ke nak ambil wuduk, tayamum pula debu apa pun tak ada, contoh lah, buat contoh gitu. Ulama duduk sidang, nak korban apa pun tak ada, lembu tak ada, unta tak ada, kambing tak ada, nak korban apa? Ayam. Ulama bincang. Ini benda perlu kepada ilmu. Beli rokok, lighter tak ada, nak buat macam mana? Pinjam lighter, cucuk rokok, tu cerita dia. Tuan-tuan muslimin muslimat, ilmu. Yang seterusnya kata ulama, qalbin salim. Takat saya ingatlah, qalbin salim, orangnya ikhlas. Tuan-tuan, ikhlas mudah disebut di bibir tapi payah untuk dipraktikkan. Ikhlas antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas adalah satu perkara yang halus tersembunyi di dalam hati kita. Cuma Imam Ghazali ajar dalam Ihya Ulumuddin bahawa di sana adanya ajaran yang boleh buat kita jadi ikhlas, insya-Allah. Tak lain tak bukan ialah solat tahajud, qiyamul lail. Kita bangun tengah malam seorang-seorang, paling elok 3.30, 3 suku tu paling elok. Waktu itulah paling mengantuk. Kita selalu bangun pukul 5 lah subuh, 5.4 begitu kan. Kita bangun pukul 5 suku, 5.10, mandi-mandi, 2 rakaat tahajud, 3 witir dengan 2 salam. Jadilah tu. Saya selalu pesan, bab ni tak semua orang dapat. Tetapi tolong jangan tinggalkan rawatib. Jangan buat lebih kurang ba'diyah qabliyah. Hak tu kena jaga. Sebab pahala dia besar. Kena jaga elok-elok. Hak tahajud tak semua kita mampu. Dengan sejuk, hujan, nikah pula baru 3 hari. Pai. Tuan, kita tak sebut benda-benda ni, kita kena belajar. Imam Ghazali kata, gila kita sampai nanti, sabar. Imam Ghazali kata, belajarlah bangun tahajud, qiyamul lail. Bangun sorang-sorang tengah malam, pukul 5 pun tak apa, 4.30 pun tak apa. Itulah kata Imam Ghazali, latihan untuk ikhlas. Sebab orang tak tengok, kita dengan Allah. Tu dia. Bangun kita tahajud, teriak, menangis, rasa dosa kita banyak. Bukan rasa dah, memang mengaku dah dosa banyak, amal kurang, sedekah sikit, tidurnya lebih, baca Quran sikit. Kita mengaku semua tu depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ghazali kata, ini saja latihan untuk ikhlas, lain tak ada. Bangun malam, sebab syaitan sudah declare, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Di penghujung surah Sad, Allah Ta'ala cerita dialog dia dengan Iblis. Dan Iblis mengaku depan Allah, hamba-Mu yang ikhlas, aku tidak mampu kacau. Ibadaka minhumul mukhlasin. Hamba yang ikhlas, aku tak mampu usik dia, aku tak mampu goda dia. Maka Imam Ghazali kata, itulah latihan dia, qiyamul lail, tahajud. So kita kena belajar. Kotlah seminggu tak boleh bangun tiap-tiap pagi. Apalah salahnya Khamis pagi Jumaat tu? Ambil keberkatan Jumaat. Apalah salahnya kita bangun awal sikit, 4.30 ke? Kita solat, kita baca Quran, kita wirid, sampailah kita start motor, start kereta, kita pergi masjid. Especially lelaki lah, muslimat nak pergi masjid boleh? Boleh. Isteri Saidina Umar pergi ke masjid, Umar khalifah. Tu hukum, syarat minta izin suami.
dan dia ada mahram dia, kod jiran dia ke apa ke, boleh. Dan kata ulama, kalau suami tak beri, suami berdosa bila isteri dia nak ke masjid ataupun surau, madrasah, solat berjemaah. Sebab Sayyidina Umar, isteri dia Rahmah, pernah ditegur oleh seorang sahabat. Dia semayang subuh dan isyak berjemaah Masjid Nabawi. Waktu tu Umar khalifah. Lalu sahabat tegur Rahmah, isteri dia, hang ni tak reti bahasa, kau perempuan mana boleh pergi masjid? Apa Rahmah jawab, isteri Sayyidina Umar? Dia kata, hampir tanya laki aku malas jawab. Laki aku lebih tahu daripada hang. Itulah bila ada hadis tu Nabi benarkan, ada riwayat dia, Imam Ahmad tak silap, Nabi benarkan syarat minta izin suami boleh. Tapi pun cukup dah di rumah, sebab Nabi kata solat seorang perempuan paling baik di rumah. Namun kalau dia pergi, tidak pula menjadi larangan, dengan syarat minta izin suami dan terjaga dia punya maruah, harga diri dia. Seorang rumah duk jauh jalan, seorang 5,5, tak ada geng, seorang dia je. Kau 5 suku kan jalan, pakai pula telekong putih, confirm lari awal lagi jantan tu jantan baru nak start motor, tak dan masuk rumah balik. Kawan duk jalan pakai telekong seorang 5 suku, kan jadi fitnah semua tu, kacau betul. Tuan-tuan muslimin muslimat, ikhlas setakat tu yang saya ingat lah, dalam 4-5 benda. Qalbin salim, dengan syarat nafsu kita taba'an lima ji'tu bih, ikut, ittiba' makna ikut apa yang aku bawa kepada dia, yang aku dah sampaikan, yang aku bawa, iaitulah Islam. Nafsu kita tak pernah bantah, haram-haram lah, halal-halal lah, buat-buat lah, tak ada nak bantah. Semayang 5 hang rajin dah macam mana pun, dapatlah duit bantuan apa pun, BKN ke apa ke, isyak tetap 4, hang jangan duk 4,5. Hang jangan naik semangat baru dapat EPF ke apa ke, subuh 3 suku rakaat, memang 3 suku lah hang. Ikut sampai Ramadan, kita puasa sampai nama naik PHGP lah. Benda-benda ni insya-Allah setakat kita telajak sikit, biasalah tuan-tuan. Kita bergurau kadang-kadang, duduk kedai kopi, lepak dengan kawan, huha menyimbang bak Piala Dunia lah, apalah lah, sembang pilihan raya lah. Sebab zaman berebut kerusi, berebut. Orang bagi meja tak mau nak kerusi juga. Setakat kita hibur-hibur sikit, itu biasa tuan-tuan. Seperti kisah Hanzalah kan, dia duk dengar kuliah Nabi dalam kitab Bahrul Mazi jilid 17, saya ajar di Sungai Petani. Dan Hanzalah dia duduk kuliah Nabi habaq neraka, takut, ya Allah. Habis semai isyak balik, on the way tu balik rumah, cucu kerabat belakang bergurau dengan cucu, lupa habis hak Nabi habaq, kerin air mata tak ada lah, duk gelak huha. Besok pi pula kuliah Nabi, balik nak on the way sampai rumah, member pula duk WhatsApp, jom kena kopi dulu. Kona pula kedai kopi, tak balik rumah, sembang pula World Cup 21 November, hafal tarikh 19 mengundi no, jangan dulu lupa. Sembang pula kumpulan ni lah, geng ni lah, tim ni lah, Sadio Mane lah, Salah lah, apalah macam-macam, huha gelap. Hanzalah dia jumpa Abu Bakrin. Dia kata, wahai Abu Bakrin, aku dah jadi orang munafik. Abu Bakrin kata, hamba apa jadi munafik ni? Dia cerita, dia kata, aku duduk dengan Nabi Allah, Nabi habaq neraka gerun, Nabi habaq neraka takut. Mai aku balik, cucu stan, member hello WhatsApp, kena kopi gelak kat 2-3 jam. Lepas tu balik tidur subuh, pi pula masjid. Aku rasa aku jadi munafik dah, aku tak boleh kontrol. Abu Bakrin jawab, aku pun sama.
Abu Bakar kata, aku pun serupa hang. Aku balik lagi cucu stand gelak pula. Sebab sahabat bukan 24 jam dengan Nabi. Walau Abu Bakar dia pada rumah tangga. Aku pun serupa hang. Jom kita jumpa Nabi, senang kita. Pergi jumpa Nabi. Hanzalah cerita. Abu Bakar kata, Hanzalah apa? Ya Rasulullah, aku duduk majlis hang balik begini-begini, aku jadi syok. Aku lupa hang apa tadi. Betul kan aku pergi masjid semayang, dengar balik kuliah hang. Macam mana ya Rasulullah? Nabi senyum. Buka Bahrul Mazi jilid 17. Nabi kata, wahai Hanzalah, kalau hang 24 jam boleh duk lagu tu ketak duk fikir aku sebut neraka apa semua, satgi malaikat mai turun salam dengan hang. Tetapi wahai Hanzalah, hiburkan hatimu sa'atan fi sa'atan fi sa'atan, kata Nabi. Hang hibur-hiburlah sikit hati hang. Hang jangan duk serius sangat hidup. Kalau hang boleh 24 jam macam tu, naik takut isap okok menggigil. Nabi tak habaq lah tu, saya tambah. Isap okok takut. Wahai api tu dia duk. Api lah tu. Ada takut neraka tu api. Rabbana atina fid dunya hasanah tu. Ada duk baca kan, duk minta jauh neraka ni, dia punya dekat. Gigil dia. Nabi kata, kalau boleh lagu tu, malaikat turun salam kan. Tapi begitulah hati wahai Hanzalah, hang hiburkan hati hang sa'atan fi sa'atan. Itu dia. Tu yang sekali-sekali Tok Wan bawa lah cucu pi fanfare Seberang Merry go round. Tok Wan tak rasa zaman Jepun baru nak pacak Jepun tembak habis lah. Tak ada sarkas zaman tu. Tok Wan pun bawa cucu sekali-sekala, no problem. Kadang-kadang saya pun pening dah nak tengok kadang anak murid jumpa kita, kadang kita duk bawa anak bini cucu kita, dia pun rasa pelik. Awak nak ingat kita nak wirid 24 jam ke? Cuma aku tak isap okok atu lah. Kita manusia nak happy. Tok Wan pun cucu ajak kan, duk baling dulu dapat teddy bear ke apa kan. Tok Wan baling 60 kali tak lepas mata cemeh, kunci manis kuat, baling-baling tak kena. Cucu pun sedih. Saat lagi keluar pula singgah kena siakap 3 rasa. Allah, happy, seronok, tabuk 200-300 habis tak apa. Sekali sekala hari-hari mampu sekali sekala tak apa. Ni sa'atan fi sa'atan. Saya sekali tengok Netflix ke tengok Mat Kilau, saya tengok Mat Kilau Netflix lah, tapi panggung wayang pun tengok sekala Mat Kilau seronok juga. Oh, mereka kata dah tengok Netflix jadilah. Tapi lah panggungnya tak ada masuk. Tengoklah seorang-seorang di rumah sebelum nak tidur, tengok saat tu pun cut part by part, tak tengoklah semua sampai habis, mengantuk. Jadilah hibur macam tu tak salah. Jangan tengok benda merepek lucah apa semua. Islam dia ajar. Ni hidup kita. Supaya kita faham. Yang penting aku dengan Nabi, aku faham apa Nabi ajar. Semayang kita. Solat, puasa. Buat baik. Sekali-sekala celah-celah tu kita berhibur sikit-sikit, tak ada masalah. Sampai Qaradawi almarhum bahas hukum mendengar muzik disebut dengan harus, kerana jiwa tu dia nak sikit hiburan. So hampa naik kereta 2 pagi lebuh raya, bini tidur, kita seorang drive, bini berdengkok, on lah radio. 2 pagi sunyi tuan-tuan, bini dah sampai Pulau Hawaii dah, on radio, hantiun lah sikit, keluar that's the way, keluar tu kita pun hangguk masuk longkang tu pampui. Islam tak larang. Janganlah sampai tinggal semayang, kata Qaradawi, sampai hukum. Kalau tuan-tuan buka dalam fatwa muasyirah halal dan haram dalam Islam kan, Qaradawi bahas hukum main chess, main catur pun diharuskan, tak ada salahnya untuk mengasah minda. Jangan tinggal semayang tu ya. Ini Islam letak kepada kita perkara ini. Last sekali, penuh dah. Jika dah penuh dengan makanan, aku tak boleh lama. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, last sekali kita nak sebut
kita adalah pengikut umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya selalu pesan apa yang pernah saya sebut bulan lepas waktu saya bawa jemaah umrah 7 hingga 18 September. Antara tempat yang saya bawa mereka ialah sebuah masjid, namanya Masjid As-Sajadah. Masjid As-Sajadah lebih kurang 1 kilometer daripada Masjid Nabawi. Apa cerita? Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Abdul Rahman bin Auf tengah duduk sembang. Tiba-tiba Nabi sujud syukur. Kata Abdul Rahman, terlalu lama Nabi sujud sehingga aku menyangka Rasulullah telah wafat. Lama Nabi sujud. Tiba-tiba Nabi angkat kepalanya dan Nabi tersenyum sambil Nabi bersabda, wahai Abdul Rahman, sebentar tadi telah datang Jibril membawa khabar daripada Allah, iaitu Allah memberikan rahmat, kasih sayangnya, kebaikan yang banyak kepada orang yang bersolawat ke atasku. Aku punya seronok, kata Rasulullah, maka aku sujud syukur. Maka itulah yang saya selalu pesan setiap hari. Jangan tuan-tuan tinggalkan solawat ke atas baginda Rasul walaupun 100 kali. Ambil 100 kali ini, wajibkan pada diri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad 100 kali. Buat tuan-tuan, jangan tinggal. Walaupun 100 kali, tak banyak mana, tak lama mana, 15 minit, 10 minit begitu kalau kita baca laju. Selawat ke atas Nabi jangan tinggal. Dan ingat Nabi pesan, orang yang paling hampir kepadaku ialah orang yang paling banyak bersolawat ke atasku. Maka jangan tinggal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau dalam solat nak tambah Sayyidina pun boleh, tak tambah pun tak apa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Nak boh Sayyidina pun tak apa, tak boh pun tak apa. Tapi di luar solat, ulama kata bubuhlah Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baca dia 100 kali. Mudah-mudahan Allah memberkati kita berkat solawat. Dan dalam satu riwayat sebut, barang siapa yang bersolawat ke atasku, keberkatan rahmat daripada Allah. Dan dalam satu riwayat sebut, siapa yang selawat 100 kali sehari, maka Allah akan menunaikan hajat-hajatnya. Kita banyak hajat dengan Allah, masalah rumah, keluarga, rumah tangga, tempat kerja, macam-macam. Minta dengan Allah, dan berkat selawat kita, Masya Allah, Allah mengkabulkan hajat-hajat kita. Sekadar itu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruq من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والله أعلم.